Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi para penonton Malaysia hari ini. Hari ini 19 September 2023 dan anda bertemankan kami berdua, saya Sofia juga bersama si cantik, si manis Dayah Bakar. Masya Allah. Selamat pagi semua. Apa khabar? Dah sarapan ke belum? Yang tentunya saya dan Sofia pagi ini kita mulakan hari dengan ceria dengan sikap yang begitu positif sebab hari ini sebenarnya kami ada banyak perkongsian yang menarik. Betul. Untuk dikongsikan dengan anda. Dan mungkin juga mengimbas kembali mungkin ada kakak-kakak, makcik-makcik, baik-makcik dekat rumah. Macam, ini penyanyi kegemaran saya dulu. Saya hafal lagu ni. Betul. Antara lagu yang menjadi kegemaran, nyanyian pagi-pagi sejak zaman 70-an, 80-an kan. Ini dia, Cinta Dangdut. Apa lagi? Seloka Bervisi. Lagi satu, Hazanah dari Malaya. Adakah anda kenal? Adakah anda kenal pasti siapa punya gerangan pemilik lagu-lagu ini? Beliau akan bersama kita sebentar saja lagi. Untuk generasi baru, masanya untuk kita berkenalan. Baik. Itu salah satu sahaja. Dan penting saya dengan Sofia nak bagi tahu, mungkin ada yang nak keluar ke kerja dan sebagainya, boleh juga ke Facebook Live Malaysia hari ini dan komenkan apa-apa sahaja luahan hati atau apa-apa sahaja pendapat anda tentang topik kita bicara ini. Saya cakap sikitlah Dayah, kalau saya melihat awak pakai warna-warna sebegini di pagi hari kan, saya pun rasa macam uplifted mood saya. Mood saya macam terangkat, rasa gembira lah kan. Kalau anda siap tu boleh pilih warna-warna yang sepersis Dayah ni. Tapi memang betul supaya ceria sepanjang hari. Sebab pilihan warna sebenarnya akan mengubah emosi kita untuk sepanjang hari. Jadi pilihlah warna anda hari ini. Tapi sebelum kita cerita warna, kita kena tengok cuaca juga. Cuaca hari ini macam mana? Okey, di pagi ini setakat jam 9 pagi inilah kita melihat memang ada takat hujan, memang panas sepanas-panasnya. Bermula dari 27 darjah di Kuala Lumpur, dah di Kota Kinabalu, Kangan dan sebagainya memang 30 dan ke atas. Samalah kalau kita tengok di Alok Star, Kota Baru semua alhamdulillah nampak cuaca agak cerah pagi ini. Baik, dan selain daripada itu juga kami nak buat sedikit perkongsian iaitu tentang berita isu gaji punca ramai bekerja di Singapura. Mungkin anda ada ahli keluarga juga yang bekerja di Singapura. Ramai Sofia kalau ikutkan di sini. Betul. Kalau kita melihat di sini kan sebenarnya tahun ke tahun kita memang rancak berbicara tentang bagaimana isu pendapatan kita dengan apa orang kata kos sara hidup dan sebagainya. Tapi ada juga kalangan rakyat Malaysia yang memilih untuk bekerjaya di Singapura. Isu gaji punca ramai bekerja di sana bukan inilah. Memang kita tahu kata kadar pertukaran wangnya berbeza dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh memperincikan dari sudut setiap syarikat lagi pun supaya kita lebih menghargailah orang kata workforce kita, staff-staff kita sebagainya supaya mereka dapat berbakti dengan gaji yang lebih setimpal memasuki tahun 2023 ini. Benar, kos sara hidup dan juga kita punya tanggungan adakah setara ataupun mungkin itu menjadi punca kenapa ramai yang pergi ke Singapura bekerja untuk mencari duit yang lebih untuk lagi-lagi menanggung anak lah, dengan anak dan keluarga. Bayangkan tenaga kerja kita yang bagus-bagus orang Malaysia ni belajar tinggi-tinggi yang memang orang kata skillful, berpotensi tetapi semua ke negara sebelah. Apa yang tinggal di sini? Jadi ini mungkin menjadi salah satu orang kata cabang perbincangan untuk kita mungkin ketengahkan lagi lah apa yang harus kita lakukan untuk sama-sama rakyat Malaysia bekerja di sini, menyumbang tenaga di sini. Betul. Dan untuk menceriakan pagi kita, melihat Dayah Bakar yang ceria di pagi hari, kita menceriakan terus bersama dengan sedikit pengenalan tentang tidak lain, tidak bukan Ayati Tasrip. Jom kita saksikan. Mak iloi-iloi, ikan gelama mak ilai-ilai. Dapat isteri cantiknya amboi, tapi ketawa mengilai-ngilai. Lagu Seloka, Hazanah dari Malaya ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi wanita Malaysia yang terkenal dengan lenggok suara yang lantang. Lirik lagu yang syarat dengan maksud tersendiri dengan olahan gabungan lagu tradisional tempatan. Ayati Ahmad Tasrip, 64 tahun, mula berkecimpung dalam kerjaya muzik sejak tahun 1976. Membawa genre lagu irama Malaysia dan pop balada, antara karya penyanyi yang berasal dari Kuala Kangsar Perak ini seperti Cinta Dangdut yang popular pada tahun 1995 dan turut mengangkat namanya. Walau cinta kita dangdut bukannya karut, biarlah cinta dangdut asal kian berpaut. Ayati menghasilkan 4 buah album iaitu Di Mata Cinta pada tahun 1991, Hazanah dari Malaya pada tahun 1992, Impiana pada tahun 1993 dan Cinta Dangdut pada tahun 1995. Pada 2017, Ayati turut pernah menghasilkan lagu duet bersama Eric Abdullah berjudul Cinta Yang Terlarang. Cinta
Walaupun semakin dimama usia, lagu Ayati Tasrif masih diingati oleh peminat yang merindui lirik seloka lagunya yang berseni. Syair pujangga, cuba fikir jauh-jauh, sediakan tempat teduh, oh khazanah lama dari Malaya. Kalau melentur buluh, biar dari rebungnya. Kalau tak sungguh-sungguh, yang rugi kita. Barang lama tetap berharga, jangan pula kau terlupa. Kalau tidak sudi mendengarnya, coba dengan lagu ini. Hey, ikan keke mak iloi-iloi, ikan gelama mak ilai-ilai. Dapat isteri cantiknya amboi, tapi ketawa mengilai-ngilai. Ikan keke mak iloi-iloi, ikan gelama mak ilai-ilai. Dapat laki mengenyam amboi, balik ke rumah ku buat sambal. Musik semasa, kalau melentur buluh, biar dari rebungnya. Kalau tak sungguh-sungguh, yang rugi kita. Barang lama tetap berharga, tentu Tuhan tak terlupa. Kalau sudi ingin mendengarnya, coba dengar lagu ini. Hey, ikan keke mak iloi-iloi, ikan gelama mak ilai-ilai. Dapat isteri cantiknya amboi, tapi ketawa mengilai-ngilai. Ikan keke mak iloi-iloi, ikan gelama mak ilai-ilai. Dapat laki mengenyam amboi, balik ke rumah ku buat sambal. Awe masuk kampung mari usai anak dago, muka pucat lesi macam orang setengah kilo. Awe masuk kampung locak-locak macam gerong. Ingat-ingat semua lagu sampai dulu kalau ulek mayang diulek, ulek dengan jala jemala. Nak ulek mayang diulek, ulek dengan putrinya dua, putri dua berbaju serong, putri dua bersupang gading.
Khazanah dari Malaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini saya jemput. Silakan. Saya dengan Sofia tadi kata macam, wow, ini betul-betul khazanah negara kita sebenarnya. Lagu yang saya rasa ada semua rasanya dekat situ, ya? Betul. Dia arrangement lagunya pun dia kejap-kejap laju, lepas tu dia slowkan balik. Jadi maksudnya dia perbezaannya sangat ketara, tapi yang paling penting ada rap. Betul. Perasaannya daripada dulu sampai sekarang ni orang masih terngiang-ngiang menyanyikan lagu tu, mengenali disebabkan lagu tu. Masih lagi. Masih, Okey, kalau diikutkan kan, sepanjang perjalanan sebagai seorang anak seni, adakah lagu itu mengubah kehidupan Ayati Tashrif sendiri? Sebenarnya mengubah tak mengubah tu, tapi memang dari segi lagu dengan muzik, jadi mengubah macam ada pembaharuan lah. Okey, Baik. Sebab dia ada lagu etnik, lepas tu kita ada rap sikit, lepas tu lagu yang berunsur nasihat. Betul. Bila kita menyentuh tentang rap kan, kalau kita menyentuh tentang bidang dalam rap ni pun memang ramai artis-artis wanita zaman sekarang ni yang menjadi rapper. Tapi Ayati Tashrif menjadi orang kata artis-artis yang memulakan pergerakan rap itu tanpa kita tak sedar sebenarnya. Tapi sedar tak sedar sebenarnya ada. Sebab ada sikit rap dalam tu. Kan? Itulah saya dengar tadi, saya kata, wah, kalau zaman tu, waktu tu lah Ayati sendiri memang waktu tu ramai dah ke orang dah rapping. Belum. Tidak? Rasanya pertama kot. Ya. Macam mana perasaannya? sendiri, macam nak jadi seorang yang macam, aku akan buat sesuatu yang lain daripada orang lain. Sebab elemen lagu tu memang lagu etnik. Jadi untuk orang kata pengubah saya Wan Zul arwah dah pun kan. Lepas tu dia masukkan rap dalam tu, jadi lagu tu macam apalah happening lagi lah pada lagu tu kan. Lepas tu biasanya bila lagu tu keluar, memang saya rasa lah zaman tu tak ada lagu yang macam ni. Bila keluar dia meletup lah. Orang pun macam wow, lain perasaan daripada yang lain kan. Betul. Dan bukan lagu itu saja yang orang kenali, yang menyanyikan sehingga ke hari ini kan. Tapi dan mungkin banyak lagu yang dipersiapkan, mungkin mesti ada persembahan yang dilakukan juga. Apa antara persembahan sejak dulu sampai sekarang yang tak boleh dilupakan bagi Ayati Tashrif sendiri? Persembahan dulu memang kiranya dalam muzik kan. Lepas tu dapat pergi final juga rasanya, tapi saya tak buat persembahan tu. Masa itu saya dalam pantang. Tapi ada orang lain yang take over lah lagu tu. Ya, tapi yang penting lagu itu diangkat lah ya. Dia diangkat. Betul, alhamdulillah lah, sebab itu lagu tu memang banyak penggemar. Bukan daripada kanak-kanak sampai orang dewasa. Betul. Dan saya rasa kalau lagu tu pun sekarang kita dengar, macam saya, kira saya dengan Sofia ni lahirnya tahun 80-an ya, betul kan? Lebih kurang macam tu. Tapi bahagian ikan kekek Mak Iloi masih kan kita boleh nyanyi sampai sekarang kan. Dan kalau tadi Sofia tanya pengalaman yang sepanjang anak seni tak boleh lupakan. Daripada segi zaman-zaman dulu lah kan. Peminat bagaimana? Mereka kalau minat dia nak tunjuk cara minat tu macam mana? Lagu apa yang biasa dia nyanyi? Biasa lagu Khazanah dari Malaya ni memang salah satu daripada lagu lah yang orang akan minta lah kalau buat persembahan. Persembahan kalau dulu peminat ni memang excited lah pada artis. Kalau kita pergi Sabah ke Sarawak ke Brunei ke kan, di sebelah sini pun macam tu juga. Memang orang akan pergi sampai kat pentas. Bagi surat, bagi hadiah tak waktu tu? Bagi hadiah, cium pipi pun ada. Tapi perempuan lah cium pipi pun ada. Kan macam makcik tu kan, suka kan. Lepas kadang-kadang bila lagu ni kita akak nyanyi, kanak-kanak ni akan hafal lagu ni. Penuh dekat pentas tu naik. Sama-sama nyanyi. Dan menghafal lagu tu. Jadi kita cakap tentang peminat, orang ramai yang memang mengikuti lama dan sampai sekarang. Tapi kalau tentu tentang anak-anak, cucu semua, macam mana penerimaan mereka pula? Mereka menyanyikan lagu juga tak? Macam anak-anak tu yang semua pemuzik lah. Wow. Memang dalam DNA lah ni. Yang banyak orang kenal pun yang anak saya yang bongsu tu yang main violin, Ila. Itu anak tu yang bongsu tu. Patutnya kita panggil Ila sekali hari ni. Kan? Boleh remix lagu violin rap. Dia boleh ikut tu. Dan sebenarnya macam akak sendiri adakah macam menggalakkan anak-anak minat muzik ataupun mereka sendiri sebenarnya? Sebenarnya bila darah seni tu ada, sebenarnya boleh bermuzik, semua boleh menyanyi. Tak payah, tapi cuma diorang tak ada itulah
ke arah itu. Tapi anak-anak semua main muzik. Sebab kita ada grup kita dulu muzik asli kan. Ya, betul. Akak bukan nyanyi lagu macam ni, akak keroncong buat, asli buat. Semua boleh buat. Boleh, insya-Allah lah boleh. Okey. Kau cakap apa tau Sofia? Orang-orang lama ni kan. Dia sangat versatile. Kan? Dia boleh bagi apa pun insya-Allah menjadi makanan. Betul, macam sekarang ni percubaannya kita try lagu rap tak kena, kita masuk balada tak kena. Kita nak memilih satu pengkhususan. Tapi bagi seorang pioneer orang lama kan, Akak sendiri melihat anak-anak muda zaman sekarang ni pemilihan lagu mereka, nyanyian lagu mereka dibandingkan dengan zaman dulu. Apa pandangan? Sebenarnya pada akak lah, akak pun suka lagu-lagu sekarang ni. Ya. Akak suka. Sebab ada lagu yang kata lagu ni memang boleh naik. Memang betul naik. Sebab orang kata muzik ni kita berubah-ubah kan. Komposer pun sekarang muda. Dia punya muda lain, dia punya cita rasa jiwa dia lain. Tapi kadang-kadang bagusnya dia orang masuk juga elemen-elemen lama. Betul. Tapi pada akak lah, kalau macam yang muda-muda ni, kadang-kadang kita asas lah, kalau asas tu penyanyi lah, kita belajar lagu asli. Asli ke itu asas dia. Asas. Kalau kita boleh tu rasanya boleh pergi ke semua. Kan? Kita boleh ke jazz, akak buat lagu jazz juga. Buat juga. Kan memang minat kan? Memang semua genre akak minat. Bukan pada satu. Kalau satu lagu jazz yang akak minati, lagu apa? Akak dulu lagu Datuk Sheila Majid lah. Boleh cuba sikit, nak dengar sikit. Saya teringin dengar ni. Kata demi kata, jalin dengan indah untuk menghuraikan hasrat hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa lidahku terasa berat. Kalau nak dengar keroncong, kita kena panggil lagi sekali. Kan, mudah-mudah dia tukar-tukar macam tu je. Okey, Akak, satu pesanan untuk para peminat yang dah mengikuti Akak sejak dulu sampai sekarang, masih menyayangi Akak. Nak cakap apa? Terima kasihlah kepada semua peminat-peminat yang masih menyokong sampai sehingga hari ini. Dan banyak sokongan walaupun kita dah otai kan. Tapi alhamdulillah, terima kasih pada semua peminat dan kepada pihak TV3, terima kasih sebab menghayati kami dan mengundang kami yang nostalgia ni. Alhamdulillah, sebab tanpa yang lama, mana mungkin ada yang baru kan. Jadi kita harus terus mengangkat sebab sebenarnya Ayati Tashrif adalah salah satu khazanah negara kita. Saya setuju. Kan? Sebelum kita tutup ni Sofia dengan Kak Ayati ni, mungkin kita kena remix ikan kekek Mak Elok sekali. Boleh? Okey, saya Sofia cuba. Okey, ikan kekek Mak Elok ya. 1, 2, 3. Ikan kekek Mak Elok, ikan gelama Mak Ilai. Dapat isteri cantiknya amboi, tapi ketawa mengilai-ngilai. Ikan kekek Mak Elok, ikan gelama Mak Ilai. Dapat laki merenyam amboi balik ke rumah. Apa kita nak buat? Samal. Bapak saya nak buat sini dah. Dengar ada pagi-pagi Jangan. Lagu yang penuh pesanan untuk isteri dan untuk suami. Pesanan tu. Kita ucapkan terima kasih. Semoga terus berkarya, memberi inspirasi kepada anak-anak muda seperti kami ni. Ya, betul. Ya, dan kita akan berehat seketika dah ya. Kembali ni kita berbincang tentang kesihatan sedikit. Ingat yang pesanan tadi, pesanan kami pula, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Malaysia hari ini. Steroid, hormon semula jadi yang dihasilkan oleh tubuh badan manusia dan bertindak untuk mengawal fungsi badan. Steroid dikategorikan sebagai dadah terkawal di mana pengambilannya adalah atas nasihat doktor. Steroid terbahagi kepada dua jenis iaitu steroid anabolik dan kortikosteroid. Steroid anabolik biasanya dalam bentuk cecair untuk disuntik, manakala kortikosteroid terdiri daripada kapsul dan krim. Namun, pengambilan steroid tanpa pemantauan doktor atau secara berlebihan serta bergantung padanya boleh memberi kesan pada tubuh badan seseorang. Antaranya seperti kisah Tengku Chanila Jamidah, 40 tahun, seorang pengidap topical steroid addiction and withdrawals (TSW). Dia mengalami TSW gara-gara berhenti menggunakan ubat steroid bagi merawat masalah eksema. Akibatnya, kulit mengalami keradangan sehingga kemerah-merahan dan bengkak. Kesan ubat yang mengandungi steroid ada pelbagai,
Untuk jangka masa pendek akan mengalami pertambahan berat badan yang mendadak. Manakala untuk jangka masa panjang boleh mengakibatkan tulang rapuh. Namun, sejauh mana steroid membantu sesetengah penyakit? Dan apakah kesan utama jika tiada kawalan, terutama jika mereka yang bergantung kepada ubat mengandungi steroid ini? Itu persoalannya. Ubat yang mengandungi steroid. Kalau mungkin kita fikirkan steroid ni mungkin orang pergi gym saja nak sadar dan sebagainya. Tetapi hakikatnya steroid ni ada macam-macam ubat. Ubat tisu mata, ubat krim untuk anak-anak yang ada eczema dan sebagainya. Macam-macam lagi. Dan yang paling risaunya kan Dayah, ubat-ubat ni ada yang dijual secara online dan sebagainya tanpa memerlukan preskripsi doktor. Ya, sepatutnya macam steroid ni adalah kalau diikutkan tadi yang kira yang terkawal, ubat yang terkawal sepatutnya. Dan sebenarnya untuk masalah kesihatan, tapi ada juga yang menjadi obsesi dan juga mendatangkan sesuatu yang tidak dapat dijangka seperti yang kita tengok perkongsian tadi. Jadi bersama dengan kami sebenarnya seseorang yang boleh kongsikan dengan lebih lanjut tentang steroid ataupun kesan steroid berlebihan. Kita bersama dengan Encik Adam Muhammad Alias, iaitu Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang Encik Adam. Terima kasih jemput. Terima kasih Encik Adam. Mungkin ini memberikan satu pengkhususan supaya kita bercakap tentang ubat steroid ini macam-macam jenis. Dan mungkin apa yang perlu kita tahu asasnya yang ada di pasaran sebenarnya. Itulah macam tadi video cakap kan, steroid ni secara semula jadi ada dalam badan. But sekarang kita dah teknologi tinggi dengan peningkatan ilmu, kita dah sintetik lah. Kita dah buat ke arah corticosteroid dan anabolic steroid yang memang digunakan untuk perawatan macam-macam penyakit. And so yang corticosteroid macam tadi tu dia kata ada yang krim, ada yang pil pun ada yang dalam inhaler untuk asma dan pelbagai jenis lah yang kita memang guna untuk merawat, selalunya untuk keradangan. Kes-kes keradangan lah corticosteroid ni. Yang anabolic pula is a hormone sintetik. Sintetik hormon yang dalam perawatan untuk masalah tumbuh-besaran lelaki. Right? So sekiranya ada pesakit yang macam kekurangan hormon ke, doktor akan prescribe lah. Cuma baik, itu kalau kita ikutkan kepada jenis-jenis dan juga kegunaannya. Tapi kalau steroid, saya teringatlah kan perkongsian secara peribadi saya seorang pesakit asma, waktu kecil dulu saya selalu kena. Dan bila dah teruk sangat, last ni doktor kata okey, tak apa kita bagi steroid dekat awak. Tapi tak lama, sekejap je. Jadi mungkin Cik Adam boleh kongsi, dia sebenarnya steroid ni adakah penyelesaian untuk jangka masa singkat ataupun kalau ambil waktu lama tak boleh sebenarnya? Dia ada tengok keadaan lah. Kalau macam you asma tak kronik, mungkin sekejap-sekejap lah 5 hari, 2 minggu macam tu. Tapi kalau you memang kronik asmatik, sakit kan, sakit yang ada asma, dia kena lifelong use lah. Kalau dia ada COPD ke apa ke, atau memang dia selalu trigger, selalu lelah, dan kena ambil inhaler yang ada berasaskan steroid. Tapi itu bawah pengawasan doktor lah. If you follow the instruction, kalau ikut instruction, kalau ikut arahan ahli farmasi, by right tak ada masalah lah. Dan steroid tu akan cara amnya dia merawat keradangan. When you have asma, bila ada asma tu, sebenarnya you punya kerongkong tu sumbat. So when you take steroid inhaler, it will relieve lah, dia akan bagi kelegaan. Betul. Cik Adam, kita menyentuh tentang kalau bawah pengawasan doktor memang tak perlu risau dan kita kena ikutlah arahan doktor dan sebagainya. Arahan doktor ahli farmasi jugalah. Betul. Dan bagi mereka yang contohnya yang paling famous, popular di luar sana, abang-abang Sador ke kakak-kakak Sador ke, dia ada satu suntikan steroid. Betul. Di mana memang dah sah-sah untuk mencantikkan badan, untuk mempercepatkan proses untuk sador dan sebagainya. Risiko, apakah bahaya yang datang dengan suntikan steroid untuk kecantikan badan ni? Itulah, dia kena bila cocok steroid ni, Abang Sador ni kena faham kesan-kesan dia. Walaupun dia punya pro of mengambil steroid ni badan cantik kan, dia membina otot dengan lebih banyak dan dia kecergasan dia cepat pulih, because when you work out kan dia otot-otot tu tengah diperbaikilah. So the steroid will help, dia akan bantu itulah. Tapi pada dasarnya dia punya kesan sampingan yang teruknya kalau mengambil tanpa pengawasan, you ambil jangka masa yang panjang, the worst case scenario is boleh dapat osteoporosis, boleh dapat gynecomastia, pertumbuhan buah dada. Because steroid is hormone. So bila
steroid itu berlebihan dalam badan, right? Badan tu akan mencari jalan untuk menukar kepada produk-produk lain lah untuk dia sama ada dia nak metabolis ke apa ke. Dan one of it will produce estrogen lah. Dia akan menghasilkan estrogen. Oh, patutlah. So you will get buah dada. So Abang Sador ni memanglah Sador kan, tapi buah dada dia pun Sador juga. So and that is irreversible. So dia mungkin kena buat surgery lah. Sampai ke tahap tu ya? Ya. Ni kalau dia ambil steroid, dalam kelamaan dia dah tak work out, dia dah tak bersenam, dibiarkan saja. Itu yang perubahan dia menjadi. Kalau dia work out pun sama juga. If you take prolong, kalau mengambil steroid yang berlebihan lah. Salah satunya juga kemandulan. Setuju. Right. So pengecilan testis sebenarnya. Kebotakan. Tapi saya bukan ambil steroid lah. Saya naturally botak lah. Tapi itu betul sebenarnya dia satu ilmu baru. Lagi-lagi mungkin ada yang macam fikir, okey, kita nak jalan pintas, kita nak jalan cepat kan. Orang nak shortcut sekarang. Tapi tak tahu apakah kesan sampingan. Sebab saya selalu percaya apa-apa sahaja perkara yang kita buat, kita ambil jalan pintas atau shortcut, sebenarnya benda itu tidak baik sebenarnya. In the long term tak baik. Betul, in the long term tak baik kan. Maybe in the short term tu nampaklah kesannya. But in the long term tu, it's not good for the health lah. Ada kesan sampingan yang perlu rawatan lain pula. Betul. Baik, jadi juga ada macam tadi Sofia ada sebutkan apa berkenaan dengan mata kan ataupun orang eczema kan. Jadi kesan steroid yang macam berlebihan jenis kita sapu atau titis. Macam seperti tadi ada perkongsian boleh kena TSW itu topical steroid withdrawal. Dan ada juga berisiko dapat cataract. Boleh mungkin kongsi. Itu adalah kesan-kesan penggunaan steroid yang berpanjangan. And sometimes orang yang eczema ni dia lifelong kan, dia penyakit yang mungkin lamalah sepanjang hayat. Dan steroid ni sebenarnya mengurangkan keradangan pada kulit itulah. Tapi ada kes yang mana kronik eczema ni doktor perlu memberi steroid yang potensi dia tinggi. Dia perlu memakainya 2 kali sehari, 3 kali sehari. Tapi bila dia pakai terlampau lama and then ada one time tu dia nak berhenti, itu yang dapat TSW tu. Baik. There's an adverse reaction lah bila kita berhenti penggunaan steroid secara mendadak. Kalau nak selamat, patutnya jumpa doktor balik atau farmasi dan kita slowly taper lah, kurang. Maksudnya dapat konsultasi yang sepatutnya. Sepatutnya. Bukan kita sendiri yang ambil, kita sendiri juga tahu bila kita nak berhenti. Dan kalau dah dapat TSW, dah develop cataract dan sebagainya kan, adakah terdapatnya jalan untuk memulihkan ataupun itu adalah satu yang memang kecederaan? Itu kena refer balik kepada pakai perubatan. Cataract tu is irreversible juga. So mungkin kena buat lens, surgical lens semua tu. But most of the time itulah eczema ni dia tak boleh nak tengok pada satu keadaan je, dia kena tengok dia punya trigger dia apa. Kan steroid tu just to alleviate dia, mengurangkan saja. So kena cari juga cara jalan macam mana boleh menggunakan produk lain yang tanpa steroid lah. Macam tadi Daya sebutkan, Daya menggunakan tu yang ada steroid tu untuk asma dan sebagainya. Macam saya pula sebagai seorang ibu, kadang saya pasti ibu di luar sana ada anak-anak kita ni yang terdedah dengan eczema. Macam anak saya sendiri, the tender years, beberapa awal tahun pertama dia tu, memang saya dapat preskripsi adalah steroid cream. Dan awal dia memang clear lah. Tapi lama-kelamaan kegunaan yang lama tu dia macam seakan-akan bila terkena radangan tu dia macam makin lagi teruk dan sebagainya. Pendapatnya bila digunakan ke atas kanak-kanak dan bayi? Boleh. Ikut potensi ubat tu sendirilah. Kita ada berbagai jenis grade steroid. Ada yang kuat, ada yang tak kuat. So depends. Kalau doktor bagi, selalu child ni dia tak bagi yang high strength punya steroid cream lah. So kalau nak pakai pun ikut kawasan mana yang sakit tu. Kalau sensitive area kita bagi nipis-nipis lah. Just to alleviate, kurangkan dia punya keradangan. Itu saja. Dia bukan masih boleh pakai tapi ikut instructions lah. Bukan berpanjangan lah tempohnya. Dan juga bercakap mengenai pembelian steroid. Boleh jumpa di platform sekarang biasalah di online kan. Betul. Senang nak beli. Senang sangat di hujung jari. Jadi mungkin macam mana? Boleh ke macam yang sedang menonton Malaysia hari ini ni macam rasa macam saya rasa saya nak beli steroid lah. Apakah saranannya sebenarnya? Selalunya pengguna dia bukan nak beli steroid unless Abang Sador tu lah. Memang dia cari hormon tu kan pasal abang-abang gym pun pakai. Tapi yang selalunya kita macam-macam tuan-tuan ni dia beli produk yang ada steroid. Yang mungkin dia tak tahu ada steroid pun. Kalau dapat di WhatsApp group kan, those forwarded messages yang benda ni sangat bagus, makan terus sihat, terus kaki tak sakit, lenguh tak ada. That probably
memang kemungkinan ada mengandungi steroid lah. Okey. So sekiranya kalau nak beli pun pastikan ada nombor MAL, nombor pendaftaran KKM. Okey. Nak semak tu boleh semak di NPRA website atau you download apps lah. NPRA product status. Apple Store ada, Google ada lah. So you download that, you masukkan nama dan dia akan keluarkan sama ada berdaftar atau tidak lah. Tapi kadang-kadang produk tu berdaftar tapi nama lain. So mungkin dia cilok lah siapa-siapa punya produk, right? Itu yang kita kena cakna sikit lah kan. kan. Pengguna kena pastikan make sure ada itulah nombor pendaftaran, ada hologram. KKM sebenarnya banyak buat aktiviti pendedahan lah, aktiviti kongsi maklumat, boleh follow kenali ubat anda di IG ke apa ke. Kita pun ada duta di ground, di masyarakat kita ada lantik duta untuk berkongsi maklumat supaya tuan-tuan puan fahamlah kita nak makan any supplement ke produk ke, make sure is registered satu, dapatkan di tempat premis yang sesuai lah, sama ada di farmasi atau di klinik. Janganlah beli kat online shop. Takut sekarang ni kat online macam-macam sangat jualnya kan. Awak type segala jenis jenama keluar, bahaya tak bahaya. Ini ubat ni kita sebut ni. Okey, Cik Adam, kita ada satu ialah komen di Facebook MHI. Suraya Sulaiman bertanya, steroid responder for asthma and keradangan mata, guna PrEP aja membantu eyelid swelling issue. Also inhaler and nap pun kena ada PrEP. Betul. Ada jalan penyelesaian? Itulah bergantung pada asma tu. Asma tu pun by right should see the trigger lah. Kadang-kadang persekitaran tu yang trigger kita punya asma. Ada perokok yang berdekatan ke, or maybe the house, or maybe you hypersensitive to dust. Benda tu you tak boleh nak elak lah. But most of the time doktor bagi reliever je if it's not a chronic asthma. But if it's really chronic, then you have to use the inhalers lah yang ada steroid tu. But ada cara bila nak pakai steroid inhaler tu, make sure you cuci mulut lah selepas, because it can cause fungus infection apa semua, because steroid ni boleh ganggu kita punya immune system sedikit lah. Baik, okey. Jadi sebenarnya saya dengan Sofia dan saya pasti ramai juga penonton Malaysia hari ini yang dapat banyak ilmu tentang penggunaan steroid dan juga kesan-kesan kalau kita terlebih guna ataupun tersalah guna atas kesalahan kita sendiri. Betul. Kerana nak mencuba. Okey, jadi mungkin kiranya pesanan yang ringkas yang untuk semua penonton. Pesanan ringkas? Ya. Just tolong bertanggungjawab sedikitlah. Kalau nak makan apa-apa produk kesihatan tu, pastikan berdaftar satu. Okey, pastikan selamat. Because kesan dia berpanjangan. Walaupun you nampak kesan tu terus sihat kan, tapi in other ways dia punya side effect tu mungkin daripada bawah pinggang, apa semua. Tapi saya bukan nak cakap ubat-ubatan ni tak selamat. If you take, kalau makan ikut arahan lah, ikut arahan ahli farmasi, ikut arahan doktor, boleh, dia tak memberi kesan sampingan yang kita tidak diingini lah. Kita juga ada yang Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan. Nombornya, 1800 88 6722. Kalau nak bertanyalah mengenai produk-produk kesihatan yang di luar sana. Saya mohon tuan-tuan puan-puan berhati-hati sedikitlah makan tu. Jangan percaya pada WhatsApp group, kakak adik apa semua suruh makan ni bagus-bagus kan. Pastikan selamatlah. Betul, dengar tu. Satu terperdaya, satu keluarga terperdaya. Benda tu tentang ubat ke suplemen dan sebagainya, elok kita pergi tempat yang berdaftar, farmasi ke klinik ke apa untuk mendapatkan produk yang sebenar. Penipuan ni macam-macam daya. Ya, betul. Sana semua. Betul. Walaupun kadang-kadang nampak macam hampir terpedaya, tapi jangan mudah terpedaya. Terima kasih. Cik Adam sudi kongsian kami dan bagi kami kesedaran supaya kami lebih cakna tentang menjaga kesihatan dan dalam pembelian produk-produk di luar sana. Dan kena pasti trigger untuk asma ke apa trigger awak. Trigger saya tak boleh habuk-habuk. Bukan orang yang awak tak suka tiba awak dapat asma. Bukan. Itu kita bawa topik lain. Topik lain. Okey, salah lari tu. Okey, kita berehat seketika. Kita tarik nafas dulu. Tembus. Okey. Suka saya. Okey. Kembali selepas ini dalam Malaysia hari ini. Kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini dan sebenarnya saya ada satu perkongsian untuk anda. Bayangkan ada satu pejabat pos, namanya pejabat pos Bukit Rotan yang mengekalkan struktur daripada tahun 1962. Struktur, maafkan saya. Jadi apa kata kita sama-sama saksikan perkongsian video ini untuk saksikan macam mana agaknya rupa pejabat pos Bukit Rotan. Sebut sahaja mengenai pejabat pos, pasti ramai membayangkan bilik saiz sederhana yang menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan kepada pelanggan.
Berbeza pula keadaannya dengan sebuah pejabat pos yang terletak di Jalan Utama Kuala Selangor, Sabak Bernam. Sekilas pandang, bangunan lama yang hampir menjangkau usia 100 tahun ini kelihatan sama seperti rumah tradisional orang Melayu. Meskipun menawarkan perkhidmatan postmoden seperti pejabat pos lain, namun luarannya menyimpan 1001 nostalgia kepada masyarakat setempat. Nora Haji Fadli, 67 tahun, antara pelanggan yang setia menggunakan perkhidmatan di Pejabat Pos Bukit Rotan sejak muda lagi. Meskipun jaraknya agak jauh dari rumah, dia rela mengayuh basikal kira-kira 20 minit bagi mengirim surat kepada rakan-rakan. Walaupun sudah menginjak ke usia senja, segala kenangan pahit dan manis mengutus sepucuk warkah masih tersimpan rapi dalam ingatannya. Dulu pasal surat, kita pergi ke pejabat pos lah. Mak kata nak poskan surat, macam itulah. Pergi tu naik basikal. Pasal tak kawan-kawan tu nakkan surat kita tu, alasan surat kita terpaksa juga pergi. Masa dulu nak berkenalan pun kita gunakan surat. Tak ada macam sekarang nak telefon kan. Memang pakai kertas yang wangi. Kalau minggu ni kita hantar, dia minggu depan tu dia balaslah. Sebelum masuk pejabat, pelanggan perlu menanggalkan kasut untuk berurusan. Secara purata, jumlah pelanggan yang hadir untuk berurusan boleh mencecah sehingga 50 orang setiap hari, bergantung kepada waktu puncak. Berbeza dengan cawangan lain, segala urusan di Pejabat Pos Bukit Rotan dikendalikan oleh Ketua Pos secara solo. Namun momen seperti ini memberi peluang kepada petugas untuk berinteraksi dan bermesra dengan pelanggan bagi menawarkan perkhidmatan yang terbaik. Ahmad Nur Shuib, 65 tahun, antara individu yang sudah lama bertugas di cawangan kecil ini. Hampir 2 dekad menawarkan perkhidmatan, anak kelahiran Pagan Serai Perak ini bukan sahaja mahir mengenai pengurusan di pejabat, malah dia juga gemar berkongsi kisah mengenai sejarah serta latar belakang bangunan itu. Asalnya dulu, pondok polis. Belakang tu dibuat bilik lokap. Selepas British meninggalkan Malaysia, pihak JKR mengambil dan membuat pejabat pos. Saya duduk kembar dengan pejabat tu rumah. Turun tangga pejabat rumah. Kerja memang seronok lah. Kerja naik tangga turun tangga je. Peringkat awal memang semua secara manual. Bayar bil-bil semua pakai resit. Setiap satu resit kita bagi dekat pelanggan. Petang-petang bila habis urusan kerja, semua pakai kalkulator. Kira semua setiap sen kena kira. Itu agak makan masa lah kerja. Dengan mana itu bila kerja ramai kita jumpa kawan dan pelanggan yang suka-suka nak berkenalan kita memberi respon yang baik lah. Dia tanya, kita jawab. Zaman sudah berlalu. Kini, tugasnya diambil alih oleh Ketua Pos yang baharu, Khairul Azman Yamin. Tekad untuk meneruskan legasi perkhidmatan yang cemerlang, lelaki berusia 42 tahun ini memastikan persekitaran pejabat pos sentiasa bersih dan ceria. Khairul turut mengambil inisiatif untuk mengibarkan jalur gemilang bagi menjulang semangat patriotik bersempena dengan Bulan Kebangsaan. Masih mengekalkan struktur dan bentuk binaan asal sejak tahun 1926, Pejabat Pos Bukit Rotan sentiasa menjadi tumpuan orang ramai yang melewati pekan kecil di situ. Chia Lee Fem, antara pengunjung yang sempat meluangkan masa untuk bergambar di bangunan persis teratak klasik ini. Wanita berusia 49 tahun ini turut membawa rakannya, Eng Sok Peng, seorang pelancong dari Singapura, bagi melihat keunikan serta sejarah di sekitar Malaysia. Lebih istimewa, setiap kawasan yang sudah dilawati akan diabadikan dalam bentuk lukisan postcard sebelum dihadiahkan kepada satu sama lain sebagai simbolik persahabatan serta kenang-kenangan.
biasa kalau saya macam visit a place kan, so macam Bukit Rotan ni, saya suka so akan lukis postcard, lepas tu I datang sini untuk ambil gambar. Kerana I rasa ni adalah satu memori yang bagus untuk saya bila saya melancong. Setiap pekan mesti ada pejabat pos. Pejabat pos merupakan satu tempat yang ambil telecommunication dengan orang tempatan dengan luar punya. So, banyak tempat itu punya sejarah start dari itu pejabat pos. So, kalau saya pergi satu tempat melancong, saya mesti pergi itu pejabat pos, jalan-jalan tengok ada apa itu hal-hal bersejarah berkaitan dengan itu tempat. Bagi menghargai keunikan bangunan bersejarah ini, Pejabat Pos Bukit Rotan pernah disenaraikan sebagai salah satu daripada 14 pejabat pos di seluruh negara yang masih mengekalkan binaan asal dalam Setem Keluaran Khas Pos Malaysia pada tahun 2010. Tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Tanggungjawab untuk mengekalkan warisan negara ini perlu digalas bukan sahaja oleh pihak berwajib, malah setiap daripada kita, agar terus menjadi kebanggaan sehingga generasi akan datang. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan berbincang dan meraikan ulang tahun Richworks International ke-15. Terus kita bersama dengan Datuk Wira Dr. Azizan Osman, pengasas Richworks International. Selamat pagi. Selamat pagi. Segak pagi-pagi ini. Terima kasih. Bersemangat. Tahniah kita ucapkanlah mencecah tahun ke-15, tahniah kepada Datuk dan keseluruhan warganya. Dan mungkin bagi pemahaman kita semua, Richworks ini memang nama yang tidak asing lagi buat usahawan dan perniagaan SME yang kini telah pun menjejaki tahun ke-15. Dan tagline lahirnya usahawan jutawan ini mungkin Datuk di sini lahirnya usahawan jutawan. Di sini lahirnya usahawan jutawan. Itu tagline yang sebenar. Apa yang Datuk boleh kongsikan tentang ialah kebaikannya dan bagaimana ia membantu untuk menjana kehidupan yang lebih baik untuk para usahawan dan sebagainya. I think kita cakap tentang misi sekarang. Misi perjuangan kami adalah untuk membantu usahawan ini bangkit. Untuk mampu handle krisis-krisis yang ada sekarang. Setuju. Kan? Dengan masalah kos harga hidup, kos harga barang yang meningkat, kuasa membeli yang makin kurang, orang beli, orang pilih dekat mana dia nak beli, kan, pesaing makin ramai. Jadi isu-isu ni adalah isu yang semakin banyak di kalangan usahawan dan peniaga. Macam baru-baru ni kita ada sesi dengan peniaga di Perak, peniaga-peniaga jalanan. Tim kami membantu mereka untuk lihat macam mana nak naikkan jualan ketika dalam keadaan sekarang ni yang tak berapa nak stabil in terms of kuasa membeli. Jadi itu kita punya perjuangan lah. Dah 15 tahun kita buat benda ni, dan alhamdulillah bila kita kata di sini lahirnya usahawan jutawan, memang kita dah lahirkan ramai usahawan sampai tahap jutawan. Alhamdulillah. Itu memberikan satu orang kata pendekatan dan exposure yang sebenar bagaimana untuk mengendalikan krisis dan sebagainya. Betul. Dan Datuk Wira sendiri merasakan apakah yang diberi sebagai ajaran atau bimbingan kepada para usahawan ini supaya mereka menjangkau lebih jauh lagi dan memberikan perbezaan dalam industri? Apa yang kami tekankan adalah tentang business strategi lah. You see, orang boleh berniaga benda yang sama. Contohnya, orang boleh berniaga kek. Semua jual kek. Semua jual kek. Tapi ada orang berniaga kek, dia boleh buat satu bulan mungkin 1,000. Ada orang 10,000. Ada orang 100,000. Ada orang 1 juta. Ada student kita boleh buat sampai 5-10 juta sebulan berniaga kek juga. Sebab business strategi inilah yang membezakan. Itu yang pertama. Dan ramai orang dia tak tahu macam mana nak buat business strategi yang betul. Yang dia tahu kedai jual. Ada orang ada, tak ada orang serah pada Tuhan. Kan? Redha. Dia tak ada perancangan lah kiranya. Dia tak ada strategi. Dan dia tak tahu pun. Kita tak boleh salahkan orang yang berniaga dia tak capai the first million atau the next 10 million. Sebab dia sebenarnya tak tahu macam mana nak capai tahap tu. Jadi usaha kita sepanjang 15 tahun ni, usaha kami di Richworks adalah menunjukkan jalan dan step. Ikut proven sukses yang kita dah buat, case-case yang kita dah bantu. Ada yang sampai 300 juta, 500 juta sales. Dan orang yang buat 1 juta kata ni ramai. Kan, senang, insya-Allah senang kalau dia faham. Saya baru cakap semalam dengan seorang doktor. Doktor ni agak terkenal lah di TikTok, saya tak nak sebut nama dia. Kita bantu dia start bisnes baru. Terlalu baru, kosong. 8 bulan lepas. Semalam dia share jualan dia cecah 1.1 juta. Masya-Allah. Wow. 8 bulan. Nampak tak, itu perbezaan dia. Dan tapi dia sedih.
Dia sedih. Kenapa? Sebab dia nak kata, tinggi saya lagi. punya target 4 juta, saya dapat 1.1 juta. Saya sabau kan. Baik. Orang Melaka kata sabau. Datuk Wira, sesuai dengan sesi kita kat Melaka nanti. Tapi itulah yang semangat juang yang perlu ada. Kita nak lagi dan terus tinggi lagi. Dan mungkin bagi pemahaman para penonton kita kan, Datuk Wira, jenis-jenis perniagaan di bawah naungan Richworks, apakah antara jenisnya industri yang boleh ialah menaik tarafkan diri mereka, dan apakah yang mereka boleh pelajari selepas terlalu banyak adalah dalam bidang fashion, pakaian, F&B, makanan, restoran. Ini terlalu common, terlalu senang, insya-Allah. Terlalu senang. F&B. Ya, sebab makanan semua orang makan. Kalau ada sesiapa yang menonton ni tak makan, mungkin dia intermittent fasting lah. Kan? Saya percaya semua orang makan. Kan? Kalau dia lama tak makan, lagi dia nak makan. Walau macam mana keadaan pun. And then nombor 3 adalah industri yang paling banyak adalah beauty and cosmetic. Ini top 3 lah yang paling banyak, selain daripada engineering, oil and gas, services, pusat tuition, ataupun tadika, taska yang ada banyak cawangan, kita bantu. Ada yang buka banyak cawangan. Dan semua skala pun boleh menerima bantuan dan juga bimbingan Richworks International. InsyaAllah. Selagi namanya berniaga dan dia berniaga dengan manusia. Kalau dia berniaga dengan bukan manusia, saya dah tak boleh nak tolong lah. Baik. Sangat menarik. Itu yang meletakkan tak ada kata benteng yang boleh melonjakkan lagi perniagaan anda. Program Bina Bisnes Berjaya dah lebih 4 tahun berjalan. Dan berapa ramai usahawan yang telah bermula dengan program ini dan menghasilkan jualan berjuta-juta ringgit. Saya ingat sepanjang pandemik lah contoh. Masa pandemik kita buat online. Kita dah membantu hampir 1 juta. Serius? 1 juta orang yang attend the session secara percuma. Secara percuma? Correct. Ketika pandemik? Ketika pandemik. We actually, this is kerja kita lah. Kerja kita adalah, kita bukan satu syarikat yang hanya mementingkan, kita nak berniaga. Kita mementingkan tentang bimbingan, support. Macam sekarang kita ada sesi Siri Bina Bisnes Berjaya ni. Kita bagi 2 hari percuma. Kalau awak nak bayar, 900 lebih. Kita nak bayar lah. Kita tak tolak awak nak bayar. Tapi kita bagi free tajaan. Dan ini adalah kerjasama Richworks dengan Kerajaan Negeri Melaka. Alhamdulillah. InsyaAllah lagi 2 minggu. Yang mana kita sediakan 2,000 tempat duduk percuma untuk mereka yang nak hadir ke sesi ini. Kita ajar strategi bisnes, macam mana nak tarik pelanggan, macam mana nak handle masalah kos naik. Segalanya lah orang kata. Kunci penting lah. Liku-liku 2 hari tak banyak benda boleh cerita, tapi penting lah. Tapi tetap ada asas tu. Dalam masa 20 saat yang terakhir ni, Datuk Wira, apa yang disampaikan kepada para penonton MHI? Apa yang nak sampaikan adalah jangan selesa pada tahap yang sama, ataupun jangan rasa you tak boleh berjaya lebih tinggi lagi. InsyaAllah boleh. Peringatan untuk saya sematkan dalam hati juga. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekali lagi Datuk Wira kerana sudi meluangkan masa, dan mungkin bagi anda semua, anda boleh terus mendapatkan segala informasi di www.bisnesberjaya. binabisnesberjaya.com. Itu adalah laman seseorang yang anda perlu lawati. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Datuk Wira Dr. Azizah Osman, pengasas Richworks International. Tahniah sekali lagi. Terima kasih. Sampai ke tahun ke-15. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, kita akan terus bersama dengan Dayah untuk pengisian yang seterusnya. Silakan Dayah. Ya, sambil-sambil Sofia tu saya terus fikir, betul mungkin saya boleh fikirkan tentang bisnes makanan sebab mungkin anda akan dapat makanan yang sedap masakan saya. Sofia boleh fikirkan juga, Sofia, nak makan apa, nak berniaga apa ni? Saya suka dessert. Dessert, bolehlah Sofia. Sebab saya melihat awak persis kuih seri muka. Saya kuih seri muka. Saya ingat saya kuih lapis. Kuih lapis. Muka lain lah, ya Allah ya Tuhan. Baik, lapis. Okey, sekarang ni saya nak kongsikan sikitlah. Tadi mula-mula kita ada kongsikan apa yang tular. Ini saya kongsikan daripada berita harian. Kalau anda nampak di muka surat ini, hampir semua sekolah kekurangan guru. Jadi Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP dedahkan isu kekurangan guru yang selalu ini berlaku di sekolah pedalaman sudah menular ke kawasan bandar berikutan tiada penempatan baharu guru bagi menggantikan mereka yang bersara. Jadi dapatan NUTP melalui 50 program turun padang ini yang dilaksanakan di seluruh negara pada tahun ini mendapati hampir semua sekolah kini berdepan dengan kekurangan guru. Sesuatu yang saya rasa saya tak sangka juga sebenarnya. Tapi bila fikirkan betul juga, mungkin ramai guru yang sudah berkeluarga dan sebagainya, maksudnya tak sanggup nak berjauhan daripada keluarga, lagi-lagi untuk mengajar di pedalaman. Ya, saya pasti ini akan buka mata banyak pihak lah, kerana mereka lah tenaga pendidik yang akan mengajar
mengajar generasi seterusnya. Mungkin kita fikirkan bersama. Esok kita akan bawakan topik mengenai mendidik Gen Alpha. Mencabar atau tidak, apa agaknya yang akan dikongsikan tu. Betul. Tapi bukan saya dengan Sofia lah. Bukan. Esok bersama dengan hos yang lain. Dan juga kita akan tinggalkan anda dengan sesuatu perkongsian menarik juga. Ada video katanya, Sofia. Ya, pertandingan Suara Merdeka 2023 anjuran Kelab Media Prima khas untuk tatapan anda. Kita tak masuk ya? Tak ada, tak ada. Tak ada. Anda saksikan ya. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jaga diri. Nabil Hakim.